Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan meneruskan lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar bagi Hati bagi siri kuliah secara online kita bagi pengajian takmir daerah Kelang bagi surau Ikhwanul Muslimin Jalan Kebun, begitu juga bagi surau Al-Ikhlas Bandar Putra dan juga surau Al-Insyirah di Taman Pendamar Indah Kelang, di mana kita masih lagi pada perbicaraan berkaitan dengan bab dengki, yang ianya merupakan salah satu daripada sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengki bermaksud ialah seseorang yang bercita-cita di dalam hatinya agar seseorang yang lain itu hilang nikmat daripadanya, ataupun seseorang itu bercita-cita agar turun bala kepada seseorang yang lain. Maka itulah yang dikatakan dengan dengki, yang mana dengki ini merupakan salah satu daripada penyakit hati yang dosanya ialah dosa besar. Dosa besar bahagian hati, bahagian batin, yang kita tak khabar, yang kita tak sedar, yang mana ianya perlu kita bersihkan daripada terjebak dengan sifat ataupun penyakit hati yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pengarang kita telah memberitahu kepada kita, telah menyatakan kepada kita betapa mudaratnya sifat ini manakala seseorang bersifat dengan sifat dengki itu. Maka pada malam ini kita nak sambung lagi pada perbicaraan kita yang lepas berkaitan dengan cara untuk kita melepaskan daripada dosa dengki, yang mana pengarang telah memaklumkan kepada kita, telah mengajar kita maknanya untuk menghindari daripada sifat dengki ini di tiap-tiap individu, maka ianya perlu dengan ilmu serta dengan amal. Dengan pengetahuan, dengan ilmu, perlu kita ketahui betapa mudaratnya sifat dengki ini sekiranya kita bersifat dengan sifat tersebut. Sebagaimana janjian-janjian ataupun ancaman-ancaman daripada Nabi SAW, yang mana pahala amal yang kita lakukan akan dipindahkan kepada orang yang dengki. Maka
Apabila kita tahu begitu, maka sedikit sebanyak maknanya ianya akan menghakiskan sifat dengki ini daripada diri kita. Yang keduanya, perlu dengan amal. Sebagaimana yang telah dibicarakan pada pertemuan kita yang lalu. Maknanya, jangan sesekali kita menonjolkan dengki, yang mana dengki ini ialah sifat hati. Jangan sesekali kita tonjolkan dengan amal perbuatan kita yang mana menunjukkan kepada kedengkian yang terdapat di dalam hati kita. Itu dengan amal. Maka itulah di antara cara ataupun ubat untuk mengubati daripada sifat dengki itu. Maka pengarang kita pula menyatakan kepada kita, oleh kerana tabiat hati ini terkadangnya susah untuk kita hakis dia. Menjadi lumrah bagi setiap manusia, yang mana apabila seseorang yang seteru bagi kita, kita akan rasa suka apabila dia mendapat bala ataupun musibah. Sebaliknya bagi orang yang kita kasih, sekiranya mendapat bala, maka kita akan rasa duka cita, turut duka cita kerana keduka citaan mereka yang kita kasih ditimpa bala. Maka tabiat sebegini ni ialah lumrah bagi manusia. Maka tak kala dengki ini, yang mana dengki ni maksudnya ialah kita cita di dalam hati, senang di dalam hati orang ni ditimpa bala. Ataupun kita nak orang ni dicabut nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Maka bila seseorang itu berseteru dengan seseorang yang lain, ataupun ada rasa dengki dengan sebegitu rupa tadi, bagaimana pula setelah mana kita terjebak dengan penyakit hati dengki ini untuk kita melepaskan daripada dosa dengki tersebut? Maka caranya yang pertama, pengarang kita menyatakan bahawa jangan kita menampakkan yang mana hati kita dengki tadi, jangan kita menzahirkan dengan anggota. Jangan kita maki, jangan kita memfitnah orang tersebut. Jangan kita maknanya menzahirkan dengan anggota kita yang mana menunjukkan kepada kita ni dengki kepada dia. Jangan. Apabila kita tak zahirkan dengan anggota tubuh kita yang mana kita dengki pada dia, tapi kita tak zahirkan, maka ianya akan melepaskan daripada dosa dengki. Biar hanya ianya terpahak di dalam hati kita saja. Itu cara yang pertama. Yang kedua yang kita nak sambung pada hari ini, kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua, cara yang kedua untuk nak melepaskan daripada dosa dengki ni, manakala dosa dengki itu terjebak di diri kita, bagaimana kita nak melepaskan supaya kita tak berdosa? Kerana ianya ada dalam hati kita. Maka oleh yang demikian, kita nak melepaskan supaya kita tak berdosa. Caranya, yang kedua kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bahawa benci engkau. Bahawa benci engkau, mu kena benci daripada diri engkau, yang mana diri engkau tu akan kasihnya diri engkau tu hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya hamba Allah. Dengan maknanya kita kena cela diri kita. Sebab apa kita kena cela diri kita sendiri? Kerana kita berkenan, suka, kasih seseorang hamba Allah tu hilang nikmat daripadanya dengan bahawanya kita dengki. Yang mana dengki maksudnya ialah kita kasih ataupun kita cita orang ni hilang nikmat. Maka ada perasaan tu dalam hati kita. Maka kita kena cela sifat tu. Kena cela hak kita berkenal orang ni hilang nikmat dia.
Maka kita kena celah sifat yang ada pada diri kita tadi, iaitulah sifat dengki tu. Kita kena celah, mu ni apa ni, seolah-olah begitulah. Kita celah diri kita ni, apa ni? Duk kasih, duk berkenan pada seseorang hamba Allah yang ada nikmat, tiba-tiba kita nak biar dia tu tercabut nikmat daripada dia. Tu kita kena celah sifat tersebut yang telah termakan, yang ada di dalam hati kita, yang mana hati kita tadi berpenyakit dengan penyakit dengki. Kita celah sifat tu yang ada pada diri kita. Ini cara yang kedua untuk kita nak melepaskan daripada dosa dengki. Yang mana dosa dengki tadi, maksudnya dengki itu telah terhinggap di diri kita, yang mana ianya sudah menjadi penyakit di dalam hati kita. Maka untuk kita nak melepaskan dosa tadi, kena celah sifat tu ada pada diri kita. Manakala kita celah, dah kita tahu begitu, ianya dapat melepaskan daripada dosa dengki, maka apabila menyertai, maknanya cara yang kedua untuk melepaskan dosa dengki ialah kita kena celah diri kita, yang mana diri kita tu duk berkenan orang tu hilang nikmat. Maka apabila menyertai oleh benci engkau, yang menyebabkan akan dia akan benci engkau tu, yang jadi timbul benci dalam hati kita ni oleh agama, yang mana kita duk celah diri kita. Kita tahu dosa dengki ni berat, kita tahu dengki-dengki ni haram, maka kita pun celah diri kita yang mempunyai perasaan ataupun mempunyai penyakit dengki ni. Kita celah diri kita tersebut. Maka apabila menyertai benci hak kita celah kepada diri kita ni, yang ada sifat dengki ni, menyertai dengan suka engkau akan hilang nikmat, yang menyebabkan akan dia akan suka engkau akan hilang nikmat di seseorang tadi, yang berpunca oleh tabiat. Maknanya jika ada dua-dua dalam hati kita, ada yang mana oleh kerana kita ni berilmu, ada dinding dalam hati kita, iaitulah ilmu, yang mana dengki ni haram. Kita telah motivasikan diri kita ni dengan ilmu bahawasanya mudarat dengki ni bahaya sangat nisbah akhirat. Pahala kita habis, tidak ada, dipindahkan kepada orang tersebut. Maka oleh yang demikian, kita pun celah diri kita. Apa mu ni? Contohnya mu ni duk dengki pada dia. Apa perangai begini? Dalam masa yang sama, dengki tu ada dalam hati kita. Bercampur. Dengki ada pada diri kita dan bercampur dengan kita celah diri kita kerana kita berpengetahuan dengan bahawasanya dengki ni ialah satu sifat yang dicela oleh Allah. Haram kalau kita bersifat dengan sifat tersebut. Akhiratnya akan menjadi pahala kita dipindahkan kepada orang yang kita dengki. Sia-sia amal ibadat kita. Maka dah begitu kita celahlah sifat dengki yang ada pada diri kita. Dalam masa yang sama, ada sifat dengki itu dalam hati kita, atau ada bercampur begitu dalam hati kita. Maka pada ketika itu nascaya tertolak, yakni lepaslah daripada engkau, daripada diri kita tadi, oleh dosa suka engkau itu, yakni oleh dosa suka engkau, yakni dosa hilang nikmat orang lain tadi. Kita suka dia tu hilang nikmat, yakni dosa dengki, itulah maksudnya. Maksudnya terlepaslah kita daripada dosa sifat dengki yang ada pada diri kita, sekiranya kita mencela diri kita oleh kerana mempunyai sifat dengki tadi. Sebab apa? Sebab cita dalam hati supaya orang tu hilang nikmat ni ialah satu tabiat yang susah untuk kita lepaskan. Kerana susah itulah katanya di dalam kitab kita ni. Dan tiada diwajibkan atas engkau. Dan tiada diwajibkan atas engkau. Atas diri kita manusia ni tak wajib mengubah akan tabiat. Nak mengubahkan akan perangai tu. Kerana apa tak wajib kita nak ubah? Kerana tiada kuasa, tak mampu engkau atasnya, atas mengubah akan tabiat tu. Akan mengubah tabiat tu
pada kebanyakan kelakuan. Maknanya nak mengubahkan tabiat ni tak mampu kita. Dah tak mampu kak, tak wajib lah. Allah Ta'ala tak paksa lah, tak diambil salah lah. Tapi sungguh pun dengki tu, hak kita duk hilang nikmat, cita dalam hati kita supaya orang tu hilang nikmat, kita kena cela. Kita tadi tu duk bersifat dengan perangai tersebut. Yang mana perangai tu menjadi lumrah bagi setiap manusia. Payah nak atasi dia. Tak mampu kita nak mengubahkan akan tabiat tersebut. Kerana apa tak mampu nak ubah? Kerana bahawasanya tabiat tu, pesing lumrah manusia hak tadi ni, tiada dapat mengerasi, tiada dapat nak mengalahkan akan dia, akan tabiat ni. Tak boleh kita nak mengalahkan tabiat lumrah tadi, melainkan mereka yang putus penilikannya, penilikan mereka putus daripada makhluk. Dengan maknanya, orang yang hati dia tak tilik kepada makhluk saja boleh melepaskan daripada lumrah tabiat manusia tadi tu, hak pesing suka kalau orang ni dapat bala. Pesing suka kalau orang ni hilang nikmat tu, lumrah manusia. Maka oleh yang demikian, nak hilangkan macam mana? Payah. Oleh kerana payah, tak wajib. Melainkan hak boleh menghilangkan, yang boleh hilangkan perasaan ataupun maknanya sifat tabiat manusia tadi, yang mana dia akan suka kalau orang tu ditimpa, orang tu hilang nikmat. Maka orang yang boleh menghilangkan sifat ni hanya mereka-mereka yang berada pada maqam yang tinggi di sisi Allah. Iaitulah mereka yang tak pandang kepada makhluk, hanya pandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni orang yang hati bersih ngoti-ngoti saja yang dapat menghilangkan tabiat tersebut tadi. Orang tu saja. Orang yang hati dia bersih. Bahkan orang ni dia memotivasikan diri dia dengan cara macam mana? Bahkan mengetahui ia mereka yang putus penilikannya daripada makhluk ni. Yakni orang yang hati dia bersih ni, dia hanya tahu, dia motivasikan diri dia, yakni bahkan mengetahui ia dengan yakin, dia motivasi diri dia akan bahawasanya yang empunya nikmat itu, yang empunya nikmat ni, orang tu ada nikmat. Jadi dia motivasi diri dia, orang ni ada nikmat, dia tu tak sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka, ataupun tak sunyi ia ada ia isi syurga. Dia motivasi diri dia dengan cara tu supaya tak ada sifat hak dengki tak di dalam hati. Dengan maknanya, orang dapat nikmat pun dia tak berdengki. Sebab apa? Sebab dia motivasi diri dia bahawasanya maknanya orang hak dapat nikmat ni tak sunyi pun daripada isi neraka. Boleh jadi dia tu ahli neraka, dan boleh jadi juga dia tu ahli syurga. Dah begitu, takdirnya kalau dia tu isi neraka, maka jika ia hak ada nikmat tu isi neraka, maka dia motivasikan diri dianya tiada memberi manfaat akan dia, akan nikmat hak diperolehi oleh seseorang tadi tu, oleh nikmat itu. Tak dapat manfaat apa walaupun dia kaya contohnya. Dia tu ahli neraka. Kaya dia tu tak dapat manfaat apa. Lalu tu nak berdeki buat apa kepada dia? Ikut dia. Gitu seolah-olah dia motivasikan diri dia tu. Dan jika pula ada ia isi syurga. Kalau orang ni ahli syurga, hak ada nikmat banyak ni, maka kita nak dengki dia pun, maka tiada ada nisbah antara nikmatnya, nikmat hak dia dapat kaya atas dunia ni, dengan nikmat syurga. Tak boleh nak banding lagi dengan nikmat syurga. Dah nak berdeki buat apa? Itu motivasi dengan cara tadi. Bahkan melihat ia mereka yang mana hati dia bersih ni, akan sekalian makhluk ni hamba bagi Allah. Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya, kekasih kepada hamba yang ada nikmat tadi. Maka kasih ia Allah akan mereka itu hamba Allah Ta'ala hak ada nikmat tu.
Kerana mereka itu hamba ada nikmat tu, kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya. Dan kasih ia Allah bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya atas sekalian hambanya. Itu payah ibarat tu. Maksudnya begini. Maksudnya orang ni dapat nikmat. Manakala dia dapat nikmat, nikmat hak dia dapat tak sebanding dengan nikmat syurga. Maka hebat nikmat syurga lagi. Oleh kerana tu tak perlulah kita nak dengki. Dan kita kena lihat dari sudut yang lain, maknanya kita kena lihat orang ni dapat nikmat padanlah dengan dia. Sebab apa? Amal dia banyak, ibadat dia banyak. Dah begitu Allah kasih pada dia. Maka padanlah Allah Ta'ala balah dengan beri nikmat. Adapun kita nak dapat nikmat, hak kita nak berdengki pada orang tu, nak buat apa? Kita ni maknanya kena motivasikan diri kita. Adakah ibadat kita sama dengan dia? Adakah kita ni Allah kasih pada kita? Kalau kita nak berdengki kepada orang tu dapat nikmat banyak, padanlah dengan dia. Sebab Allah Ta'ala kasih. Mungkin dia tu banyak ibadat dan sebagainya. Maka oleh yang demikian, tak perlu kita nak berdengki. Ini di antara cara ubat untuk kita mengubati hati kita supaya terlepas daripada dengki dan juga terlepas daripada dosa dengki. Tamatlah pada perbahasan sifat dengki. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi pada bab yang kelima, pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.